Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Jadi hari ini saya akan ajar anda tentang topik satu di dalam banyak-banyak topik yang akan saya upload lepas ni berkenaan dengan cara belajar debat, iaitu topik pertama, definisi dan konsep. Okay, baik, sebelum kita mula, saya nak tunjukkan ataupun saya nak katakan bahawa debat ni dia ada banyak komponen. Dia bukan satu ataupun dua komponen sahajalah. Dia terdiri ataupun kita berdebat ni ada banyak benda yang kita kena masukkan lah. Okay, dan antaranya adalah definisi dan konsep. Jadi sebelum kita mula, kita kena tahu apakah kepentingan definisi. Jadi sebenarnya definisi ni adalah satu benda yang bertujuan untuk meletakkan tujuan, okey, ataupun kiblat di dalam debat. Okey, apa maksud kiblat ataupun tujuan? Maksudnya kedua-dua pihak, sama ada kerajaan ataupun pembangkang, mestilah berbincang tentang perkara yang sama. Tapi kerajaan sokong dan pembangkang akan bangkang. Itulah bendanya. Jangan, kalau selalunya apa yang jadi dalam definisi ni adalah definisi tak clear, dan akhirnya kerajaan cakap lain dan pembangkang cakap lain. Tak ada satu titik pertemuan antara kedua-dua belah pihak. Itu yang selalu berlaku lah. Dan konsep ni kita boleh katakan sebagai pembawaan, okey, ataupun ada juga orang kata kes, dan sebagainya. Ikutlah yang mana-mana faham. Tapi konsep ni sebenarnya secara mudah untuk kita faham apa yang kita nak sampaikan di dalam debat itu. Itulah konsep sebenarnya. Tetapi konsep tu mestilah digarap berdasarkan definisi yang telah pun digagaskan ataupun yang telah pun diceritakan oleh pihak kerajaan. Mesti berkisar tentang subjek matter debat. Kita panggil macam tu. Okey, baik, kita padam dulu. Okey, baik. Ada 3 perkara yang saya nak ceritakan dekat anda pada hari kali ini. Okey, yang pertama adalah jenis usul. Okey, untuk kita tahu ataupun untuk kita debat ni, kita mestilah tackle dulu jenis-jenis usul. Yang kedua, frasa kritikal, dan yang ketiga, pembahagian frasa. Okey, jadi mari kita tengok dulu jenis-jenis usul ni. Hari ni saya akan tunjukkan jenis usul yang basic dulu untuk anda semua faham. Okey, jenis usul ni terbahagi kepada 2. Satu adalah cadangan. Okey, yang kedua adalah pembuktian. Sorry saya cakap sambil-sambil saya tulis tu yang kadang-kadang jadi lagging sikit. Okey, cadangan ni apa? Cadangan ni adalah perkara yang belum berlaku. Ingat tu cukup. Sebab tu kita cadangkan. Saya mencadangkan bahawa kita melantik Azri sebagai ketua kelas. Azri belum dilantik, tapi itulah itulah cadangan nama ni. Perkara yang belum berlaku. Pembuktian ni selepas. Selepas. Jadi contohnya, okey, usul pembuktian ni selalunya adalah usul penilaian. Kita nak tengok. Contohnya, Azri adalah ketua kelas yang bagus. Dia telah pun dilantik sebagai ketua kelas. Tapi pembuktian ataupun penilaiannya, adakah dia ketua kelas yang bagus? Itu adalah basic lah untuk kita kenal jenis-jenis usul. Faham kan? Saya cakap mudah. Saya cakap secara mudah sahaja supaya semua orang boleh faham. Okey, kemudiannya kita akan pergi kepada frasa kritikal. Baik. Frasa kritikal ni bermaksud frasa yang kita boleh katakan menjadi penentu kiblat perdebatan. Okey, ataupun taklah macam tu. Ataupun kita boleh katakan frasa kritikal ni adalah frasa yang menentukan pendekatan kita kepada sesuatu usul tu. Okey, contohnya saya bagi yang benda sangat basic. Okey, ada 2 frasa kritikal. Contohnya perlu. Okey. Yang kedua adalah wajar. Ada beza kedua-dua ni. Okey, contoh saya bagi satu contoh. Kita benda ni kita skopkan dia kepada kita letakkan dia dalam keadaan makan. Okey. Ada orang, kenapa dia perlu makan? Sebab dia lapar. Sebab dia nak hidup. Okey.
Sebab kalau dia tak makan, dia sakit dan sebagainya. So, itu adalah keadaan perlu. Maknanya, kalau dia tak buat benda tu, akan memberikan kesan buruk dekat dia. Itu keadaan perlu. Tak makan, lapar, sakit. Itu perlu. Kewajaran pula. Dia wajar makan. Kerana apa? Dia wajar makan. Sebab dia mungkin dia dah dekat dengan kantin dan sebagainya. Maksudnya, kewajaran ni dia adalah ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Tetapi saya perasan dalam trend usul hari ni, dia kurang dah meletakkan frasa-frasa tu. Dia meletakkan frasa-frasa lain pula. Nanti kita akan ceritalah dengan lebih dalam. Kemudian kita balik kepada perkara yang ketiga, iaitu pembahagian frasa. Okay, jadi sebenarnya bila dah ada definisi, kita kena bahagikan definisi tu kepada beberapa frasa. Okay, baik. Saya bagi tips untuk anda bahagikan frasa. Pertama, kita kena definisikan frasa yang boleh difahami oleh semua orang secara literal. Contohnya adalah cukai pendapatan. Okay. Apakah cukai pendapatan? Cerita dekat orang cukai pendapatan ni apa, laksanakan bila, cerita macam ni. Apa, bila dilaksanakan, mengapa. Ini adalah 3 soalan yang kita kena jawab dalam definisi cukai pendapatan untuk kita define benda tu supaya orang ni nampak kenapa benda ni dia buat, kenapa dia ada, mengapa dia ada, bila dia ada dan sebagainya. Compactkan semua ni, jangan makan masa pula. Yang kedua, wanita. Okey, dalam konteks usul, kalau anda tengok, dewan ini akan mengenakan cukai pendapatan yang lebih rendah kepada wanita. Jadi wanita ni, kita boleh define secara literal, tetapi not too literal. Atas sebab apa? Kerana kita kena definisikan wanita ni satu ciri hakiki dia. Okay, yang kedua, kita kena letakkan, bagi saya, dalam keadaan macam ni, status quo. Status wanita sekarang ni macam mana? Sebab kita nak relate dengan usul ni. Itu kita kena letakkan dalam definisi. Kena ada. Itu cara untuk kita define pemegang taruh usul ni lah. Okay. Kemudian, frasa ketiga. Frasa ketiga ni saya boleh katakan sebagai haram. Kita buat secara literal sahaja. Ingat kita tak boleh buat secara literal saja. Tak boleh. Kita kena huraikan frasa ketiga. Sebab frasa ketiga inilah frasa yang menentukan apakah hala tuju kerajaan. Macam mana kerajaan nak tunjukkan approach usul ini. Contoh, cuba teka. Apakah frasa ketiga? Saya bagilah dalam 5 saat. Okay, dah cukup habis 5 saat. Frasa ketiga adalah mengenakan cukai pendapatan yang lebih rendah. Inilah frasa ketiga sebenarnya, yang panjang kan. Ada orang ambil itulah, ada orang yang mengambil cakap lebih rendah saja, tapi sebenarnya konteks apa yang dicakap tu sebenarnya mengenakan cukai pendapatan yang lebih rendah ikut pembawaan masing-masing. Okey, jadi benda ni ramai orang buat macam ni. Frasa ketiga perdebatan hari ini adalah mengenakan cukai pendapatan yang lebih rendah kepada wanita. Jadi kami kerajaan akan mengukur mengenakan cukai pendapatan yang lebih rendah kepada wanita atas 3 indikator. Contohnya, itu apa yang orang buat lah selalunya. Inilah yang kita katakan hujah. Inilah yang kita katakan indikator. Inilah yang kita katakan kayu ukur dan sebagainya. Macam tu. Jadi saya rasa untuk kali ini cukup dulu. Kalau nak belajar dengan lebih detail, boleh hubungi saya di email yang saya letakkan di bawah. Dan kalau anda berminat untuk jadikan saya trainer di sekolah anda ataupun secara personal, boleh hubungi saya di alamat yang telah pun saya nyatakan juga di bawah lah. Itu saja. Semoga anda dapat belajar sesuatu daripada video ni. Terima kasih, dan apa-apa boleh letakkan di ruangan komen. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like video saya supaya saya boleh buat lagi video-video untuk ajar anda debat. Terima kasih.